Didik TV KPM. Okey, berkaitan dengan segmen yang kedua ini, ada beberapa perkara yang saya akan terangkan dan jelaskan di sini. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan kajian keperluan pelanggan. Tadi saya dah uras sedikit, Ifan. Betul. Tapi dalam kajian keperluan pelanggan, 3 perkara utama yang perlu kita ambil kira, Ifan. Yang pertama, kita nak dapatkan maklumat pelanggan. Betul tak? Maklumat pelanggan kita kena tahu dia ni bekerja sebagai apa, berapa umur dia dan sebagainya. Yang kedua adalah latar belakang produk. Sama ada dia dah menggunakan produk tersebut, contohnya produk yang konvensional tadi dan sebagainya, kita nak tahu dia pernah gunakan atau tidak. Dan yang ketiga, apakah penambahbaikan yang dia nak kepada produk tersebut. Kita kena tanya juga dia daripada sudut dalam bentuk borang. Dia ada borang dia. Borang ni perlu diisi oleh pelanggan. Okey, yang ini adalah contoh borang dia, Ifan. Okey, borang ini diisi oleh pelanggan. Dekat situ ada maklumat pelanggan, dekat situ ada latar belakang produk dan sebagainya. Dan seterusnya ada penambahbaikan yang apa yang orang kata pelanggan itu mahukan. Kita nak dapatkan data. Daripada data ini, daripada data mentah yang kita dapat ini, kita boleh jalankan beberapa kajian yang lain. Okey, secara jelas, itu jelas Ivan berkaitan dengan borang kajian keperluan pelanggan. Kita nak tahu apa daripada pelanggan. Dan berikutnya kita jalankan pula daripada borang kajian keperluan pelanggan itu tadi, maklumat yang kita dapat, kita jalankan pula penyelesaian masalah secara inventif. Okey, inventif tu apa, cikgu? Okey, penyelesaian masalah secara inventif ni berbeza dengan kaedah penyelesaian masalah yang lain-lain lah. Penyelesaian masalah secara inventif ini adalah penyelesaian masalah yang mempunyai kesan sampingan. Kesan sampingan. Maksudnya kita dah cuba selesaikan masalah tersebut, tetapi timbul masalah lain pula. Dan kita cuba selesaikan sampai kita berjaya selesaikan masalah tersebut. Okey, untuk penyelesaian masalah secara inventif, saya nak murid-murid semua, kita lihat kepada model fungsi, iaitu model fungsi bagi berus ini sendiri. Betul. Bagi berus ini sendiri. Okey, yang pertama, tangan kita memegang pemegang berus. Ini adalah pemegang berus, tangan kita memegang pemegang berus. Okey. Yang kedua, pemegang berus ini akan memegang rongga. Rongga itu adalah yang bulat-bulat dalam ni. Betul. Okey. Rongga itu akan memegang gam. Dalam tu ada gam. Ada Betul gam. tak? Ada gam. Daripada gam itu dia akan memegang berus. Betul tak? Daripada rongga pegang gam, gam tu akan memegang berus kita. Dan berus kita ini akan memegang krim kasut. Okey. Setuju tak? Setuju. Okey. Daripada itu, krim kasut ini kita akan gosok pada kasut kita, betul tak? Betul. Kita akan gosok. Dan apa yang ada pada kasut kita? Iaitu habuk dan air. Kenapa ada air? Sebab kadang-kadang kita lepas kita cuci kasut kita, ada air, kelembapan air dan sebagainya. Dan habuk ini, air ini kita perlu singkirkan daripada kasut, barulah kasut kita menjadi berkilat dan sebagainya. Patutlah tadi pada masalah tu maknanya dekat kasut tu mungkin ada habuk dan juga air. Habuk dan air. Tapi apabila kita menggunakan yang kaedah konvensional yang tadi saya cakap berus ini tadi, kita perlu mengurus dengan sekata. Betul. Kita perlu mengurus dengan sekata, dan apabila kita memberus dengan sekata, dia akan memberi tangan kita lenguh, penat dan sebagainya. Itu kesan sampingan, cikgu Kesan sampingan dan masa lebih lama untuk kita memberus. Betul. Dan ini yang kita nak cuba selesaikan. Macam saya cakap tadi, dalam penyelesaian masalah secara inventif, kita akan buat kajian tentang mengenal pasti masalah. Sekarang Ifan dah nampak masalah dia apa? Nampak, cikgu? Okey, masalah dia datang daripada habuk dan air yang berkumpul, dan kemudian berlaku kelenguhan tangan dan juga ketidakkeseimbangan kita untuk memberus dan sebagainya. Itu menimbulkan masalah kepada kita. Okey, itu secara asas. Itu untuk kaedah konvensional menggunakan berus kasut. Menggunakan berus kasut. Okey, seterusnya kita pergi kepada analisis berantai punca kesan. Kita nak dapatkan betul-betul apakah masalah dia. Okey, saya pergi kepada yang terakhir. Dia kata kita mengejar masa dan tangan semakin lenguh. Kita kejar masa. Macam Ifan tadi kata nak kejar masa. Ayah nak guna segera. Ayah nak guna cepat ni. Bila Ifan mengejar masa, Ifan akan buat lebih laju. Bila lebih laju, tangan akan menjadi lebih lenguh. Dan itu adalah masalah di Ifan. Okey, so sekarang dah nampak masalah dia. Cikgu nak bantu Ifan selesaikan masalah dia. Betul. Okey, sekarang selesai kita dapat dia punya analisis berantai punca dan kesan, kita pergi kepada penyelesaian dia pula. Yes. Okey. Kita pergi pada penyelesaian dia. Yang pertama, kita akan gunakan kaedah pemisahan secara ruang. Okey, kaedah penyelesaian ada dua. Pertama, kaedah pemisahan secara ruang. Yang kedua adalah kaedah pemisahan secara masa. Kita pilih kaedah pemisahan secara ruang kat sini, Ifan. Boleh ruang, okey, iaitu cadangan prinsip yang pertama yang kita akan gunakan adalah pengantara. Okey, pengantara itu apa dia, Ifan? Maksudnya kita akan perkenalkan
satu komponen baru bagi membantu pelanggan kita. Maknanya tiada lagi berus kasut, cikgu? Tak ada lagi baru kasut. Okey. Kita perkenalkan Tinggalkan satu tepi. komponen yang baru untuk membantu pelanggan dan kalau boleh komponen itu mestilah berfungsi secara automatik. Kita perlu on saja, dia berfungsi secara automatik. Okey, Selesai menarik. tak masalah, Ivan? Selesai, cikgu. Selesai tak masalah lengur tangan? Dah tak ada dah. Selesai tak masalah daripada sudut kita nak berus dalam keadaan sekata? Kalau dah automatik, cikgu, tiada lagi masalah. Tak ada lagi masalah. Itu, nampak tak Ifan? Dia punya bagaimana kita nak selesaikan dan penyelesaian dia bagaimana. Yang kedua, kita menggunakan prinsip inventif yang kedua iaitu tidak simetri. Tidak simetri maksudnya kita mengubah bentuk simetri kepada tidak simetri. Bentuk simetri maksudnya ada membentuk yang mempunyai paksi simetri, dia jadi kepada bentuk yang biasa, bulat dan sebagainya. Baik. Itu bergantung kepada kehendak kita lah, bergantung kepada keperluan kita. Kita rasa produk itu sesuai, rupa bentuk produk itu sesuai dan kita cuba suggestkan kepada pelanggan kita. Okey, Ifan selesai Selesai. Kita pergi kepada project brief. Okey, project brief ni sangat penting, Ifan. Project brief ini maksud dia kita ada satu pelanggan, pelanggan kita ini nak menghasilkan pengilap kasut magic ini sebanyak 100 unit. 100 unit. Okey. Okey, Banyak maksudnya tu. pelanggan itu nak hasilkan kita punya produk ini sebanyak 100 unit dan pelanggan ini tadi, pelanggan ini tadi dia nak jual kepada pelanggan yang lain. Okey. Okey, Ifan nampak tak beza pelanggan tadi? Kajian keperluan pelanggan lain. Itu kita cari kepada pelanggan yang random. Betul, kehendak yang, pengguna. yang luas. Yang luas. Ini pelanggan yang satu pelanggan ni dia nak kita hasilkan sebanyak 100 unit dan kemudian dia nak jual kepada pelanggan yang lain. Baik. Dan kita memerlukan ada tim. Kita mesti ada tim iaitu kita ada pengurus projek, kita ada pereka bentuk. Pengurus projek ada tugas-tugas dia, pereka bentuk ada tugas-tugas dia. Antara tugas pereka bentuk adalah melakarkan lakaran produk itu. Baik. Dan ditanya kepada pelanggan, adakah pelanggan setuju atau tidak dengan lakaran tersebut. Okey, dan apa yang dibincangkan selain daripada itu adalah fungsi, persembahan, tujuan pasaran dan sebagainya. Apa saja yang bersesuaian nak dibincangkan, bincanglah masa perjumpaan itu. Bertiga kena ada. Bertiga kena ada. Tiga-tiga mesti ada. Okey. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan kata sepakat dan ketiga-tiga belah pihak setuju. Berapa kos yang nak dikeluarkan oleh pelanggan ini tadi untuk bayar dan sebagainya. Baik. Itu semua perlu diambil kira dalam project brief. Dan dalam project brief ini kita kena penuhkan borang project brief. Borang project brief. Borang project brief Okey. ada fungsi, ada persembahan dan sebagainya. Lepas tu berapa unit yang kita nak buat. Daripada borang ini adalah hasil dapatan daripada kita punya perbincangan tadi. Oh, yang bertiga tadi Yang itulah. bertiga tadi tu. Ada pengurus projek, Ya, okey. ada pereka bentuk dan Betul. juga pelanggan. Betul. Ketiga-tiga tu tadi, kita akan hasilkan kita punya borang project brief. Boleh, Ifan? Boleh. Selesai. Okey, seterusnya. Daripada borang project brief tu tadi, okey, kita pula akan buatkan ataupun kita akan saring maklumat tersebut, kita akan buat dalam bentuk aplikasi project brief dalam bentuk jadual. Kenapa dalam jadual, cikgu? Okey, dalam bentuk jadual sebab nak bagi nampak secara jelas. Okey. Kalau kata kita random tulis panjang-panjang dia tak nampak. Tertinggal nanti Tertinggal. maklumat. Tapi dalam bentuk aplikasi project brief dalam bentuk jadual, kita akan nampak satu persatu apakah contoh tajuk projek kita. Baik. Kita akan nampak secara jelas. Dan ini adalah merupakan ciri-ciri project brief kepada kita punya produk tersebut. Boleh, Ifan? Boleh, Secara cikgu. asas untuk project brief. Okey. Seterusnya. Uji minda. Okey, kita pergi kepada uji minda. Okey. Okey, uji minda. Tadi saya dah sebutkan kepada Irfan, betul tak? Saya dah sebut kepada Irfan berkaitan dengan project brief. Betul. Okey, saya dah sebut kepada Irfan berkaitan dengan project brief. Ada 3 orang. Okey, 3 orang. Tadi saya cakap ada 3 orang yang memainkan peranan yang penting dalam project brief. Project brief adalah perjumpaan awal. Okey, dia berjumpa bertiga sebab pelanggan ini hendak menghasilkan 100 unit pengilap kasut magic. Okey. Okey, sekarang dia berjumpa. Dia berjumpa kat mana tu terpulanglah. Terpulanglah kan? Terpulanglah dia berjumpa kat mana dan sebagainya. Di mana sesuai. Tapi mestilah nanti kita lengkapkan borang project brief tu tadi. Daripada borang project brief, kita akan saring maklumat daripada borang project brief. Baik. Dan kita akan masukkan dalam project brief dalam bentuk jadual. Jadual. Okey. Saya cakap tadi ada ciri-ciri project brief dan sebagainya. Okey. Sekarang kita lihat kepada uji minda. Dia ada X, dia ada project brief, dia ada pereka bentuk dan kemudian dia ada pelanggan dekat sini. Okey, sekarang ni kita nak cari X ni. Kita nak cari X ni. Apakah kita rasa X ni? Okey. Irfan tadi dah sebut. Dah sebut. Saya dah dengar Irfan sebut tadi. Okey, saya bacakan soalan dia dulu. Boleh, Silakan, Irfan? cikgu. Okey, gambar raja di sebelah menunjukkan individu yang terlibat dalam project brief. Okey, project brief. Sebelum tu saya nak tanya Irfan. Ingat tak project brief tu apa?
projek brief tadi adalah perjumpaan awal. Okey, stop sampai situ. Okey. Perjumpaan Nasib awal. baik tak boleh sambung. Okey. Kalau tidak nanti Ifan sebut dia punya nama tu. Okey, baik. Perjumpaan awal. Maknanya dia berjumpa awal berdasarkan yang terlibat dalam projek brief. Berdasarkan gambar rajah tersebut, apakah tanda X? Dia nak X ni. Okey. Untuk soalan ini, apakah X? Okay. Baik. A adalah bendahari. Okey. B adalah pengurus projek. C adalah pembina jadual. Dan D adalah setiausaha. Okey. Secara asas dia, jawapan Ipan adalah Okey. A, B, C, D. Baik, sebelum Irfan menjawab soalan ini, Irfan nak ajak murid-murid di rumah juga untuk cuba jawab dulu sebelum cikgu bagi tahu jawapan yang sebenar. Baik, untuk menjawab soalan ini, kita kena lihat kembali, ingat kembali mengenai apakah ia projek brief. Dan projek brief ini sebenarnya melibatkan 3 pihak yang berbeza. Yang pertama, kita ada pereka bentuk dan kedua pelanggan. Yang ketiga ni yang berada di atas sedikit, kita kenali sebagai pengurus projek. Pengurus projek. So, A, B, C, D. Jawapan dia B. Jawapan dia adalah B. Adakah Ifan pasti? Saya yakin, cikgu. Yakin dengan jawapan tersebut? Okey, kita lihat jawapan Ifan betul atau tidak. Betul. Okey, betul. Okey, so jawapan dia adalah pengurus projek. Okey. Secara asas dia, Ifan nak tahu tak apa fungsi pengurus projek? Boleh, cikgu. Sebab tadi Ifan dah tahu pelanggan fungsinya adalah berkomunikasi dengan pereka bentuk yang buat lakaran. Tetapi untuk pengurus projek ni, apakah dia punya skop ataupun skop dia? Skop kerja. Skop kerja dia. Okey. Yang pertama, dia perlu memantau keseluruhan projek tersebut. Baik. Okey, projek tersebut dalam tu ada skop kerja, dalam tu ada tempoh masa dan juga dalam tu ada dia punya berapa kos yang dikeluarkan. Dia perlu memantau satu persatu supaya masa yang ditetapkan oleh pelanggan itu tidak terlalu menjangkaui masa yang telah ditetapkan. Nombor 2, bajet dia ataupun kewangan dia tidak melebihi apa yang sepatutnya, Irfan. Kalau melebihi apa yang sepatutnya, satu hari kita lewat buat projek kita, dia dah makan kos yang banyak dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan, orang kata, suasana yang tak sedap di antara pengurus projek dengan pelanggan. Pelanggan akan kata, kenapa pengurus projek ini tidak menepati masa yang telah ditetapkan dan sebagainya. Dan dia boleh membatalkan tempahan projek tersebut. Dia ada hak. Sebab dah lama sangat. Dan bajet dah makin besar dan sebagainya. Dan untuk pereka bentuk pula, pereka bentuk, dia akan banyak lebih kepada lakaran dan sebagainya. Apakah bentuk yang sesuai untuk diterima oleh pelanggan tersebut, dan pelanggan ini perlulah membuat keputusan yang sesuai. Irfan, sama ada dia setuju atau tidak rupa bentuk produk tersebut. Maknanya itu adalah kerja pereka bentuk untuk menjelaskan ke semua ciri-ciri produk tersebut dengan menggunakan lakaran yang telah dibuat dan ceritakan kepada pelanggan. Jadi cikgu, kalau misalnya pelanggan tadi tak bersetuju kan, dia kena melalui kepada pereka bentuk ataupun kena pergi ke pengurus projek terus, cikgu? Okey, ini untuk projek brief adalah perjumpaan awal. Dia boleh adakan perjumpaan yang berikutnya dan kita perlu ambil masa untuk ubah suai. Sebab kadang-kadang idea ni bukanlah pada waktu kita jumpa tu kita dapat idea dan sebagainya. Selalu, cikgu, idea ni kadang-kadang kita dalam tandas pun ada idea. Betul. So kita kadang-kadang kita balik rumah dan kita fikir yang sesuai dan sebagainya dan kita berjumpa kembali. Berjumpa kembali dan kita tanya balik pada pelanggan, adakah mereka bersetuju dengan idea yang disampaikan oleh pereka bentuk. Sebab pereka bentuk telah menjalankan kajian dia. Untuk pengurus projek, dia telah memantau apa yang perjalanan projek tersebut supaya dia tidaklah melangkaui apa yang sepatutnya dia buat dan sebagainya. Sebab dia ada skop kerja. Apa yang tempoh masa dan sebagainya. Dia ada bajet dan sebagainya supaya projek tersebut berjalan mengikut landasan yang betul. Pelanggan memainkan peranan yang penting. Macam saya cakap tadi, dia nak 100 unit. So dia ada hak dekat situ untuk menentukan rupa bentuk produk dan sebagainya. Dan masa bila dia nak. Dan sebagainya. Berbincanglah, maksudnya berbincanglah. Mungkin masa diperlukan mungkin panjang dan sebagainya. Bergantung juga kepada kehendak pelanggan dan juga bergantung kepada kesesuaian yang difikirkan oleh pengurus projek dan sebagainya. Baik, itulah dia kepentingan untuk kita memahami mengenai projek brief yang ada 3 pihaknya. Kita ada pengurus projek, pelanggan dan juga pereka bentuk. Didik TV KPM